Bosian. Untuk episod kali ini, saya akan membawa Anda meneroka bagaimana wanita kaum rungus menjaga keanggunan mereka. Wah, Inai, cantiknya Inai. Rungus merupakan salah satu sub-etnik dalam rumpun Kadazan Dusun. Majoriti kaum ini mendiami daerah seperti Matunggung, Kudat, Pitas, dan Kota Marudu. Meskipun peredaran zaman yang begitu pantas, namun kaum rungus masih berupaya mengekalkan budaya tradisi mereka. Antara yang mereka masih kekalkan sehingga ke hari ini ialah perubatan tradisi. Perubatan tradisi ini menjurus kepada penjagaan kecantikan dan kesihatan wanita. Hai Nai, apa kabar? Bantang. Kopi Bosian Nai. Miradi. Bersama dengan saya ialah Puan Anting Umin. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi kaum rungus. Inai, boleh ajar saya pasal perubatan rungus? Boleh. Kesempatan. Miradi. Itu mulku di bahutun. Akatolo tuhu memakai ke di himpupu. Itu bukna mad akasara atau manggol na. Kubano dahubi. Indo basong minggu, bukan hari-hari. Mengimut di ke pemakaian no. Kira-kira selalu ko memakai hasil daw 2 bulan. Nah, itu buk dunga bitom na gumumu sumuni tong podok. Baik kasi tahu dia penguhaman mo bulyong sidapan. Isid sinabubangan baik ko makai kenapa sid kikud mengapa kadikin pupun. Waktu zaman dulu-dulu orang rungus ini kita gunakan 2 bahan, yaitu limpupu dan kita namakan lubi. Dulu-dulu orang, terutama bangsa rungus ini, dia menggunakan batang maratahum, dikikis batang maratahum itu, kemudian dia ambil kulit dalam, lepas itu dia akan dijadikan sebagai shampoo. Tumbuhan maratahum ini mengeluarkan buih semula jadi. Orang dulu-dulu dia ada rambut panjang, di ujung itu dia pecah. Kalau gunakan santan kelapa ataupun kelapa yang sudah digigit, kemudian diludah balik, kemudian taruh pada rambut, di ujung rambut itu dia tidak akan pecah. Inai, apa nama rawatan yang kita mau kasih tunjuk nih hari? Rawatan rambut, himpupu, dan kubi. Untuk episod kali ini, kita akan belajar mengenai rawatan tradisi kaum rungus yang dipanggil limpupu dan juga lubi. Sebelum diproses, bukan limpupu nama dia, maratahum. Maratahum nih, Inai, di mana kita boleh jumpa nih maratahum? Dalam hutan, bukan ditanam. Kalau maratahum, inilah dia punya daun. Oh, ini dia punya maratahum ini punya daun. Ya. Sebelum buat limpupu dinamakan maratahum. Sesudah diproses dinamakan limpupu. Mengelakkan rambut gugur, menghitamkan rambut. Masalah kelumumur boleh? Kelumumur sama uban. Kalau yang ini dipanggil apa? Limpupu sudah diproses. Dari maratahum. Kalau tadi kita cakap pasal bahan-bahan untuk buat limpupu. Kalau sekarang bahan-bahan untuk lubi pula. Kelapa. Sebelum diproses dinamakan kunsug. Kalau tidak diputung, dia tidak pandai buruk supaya mengeluarkan minyak dia. Minyak itu yang kita guna. Ya. Kunsug tadi akan dipotong kecil-kecil dan juga dimasukkan ke dalam botol dalam masa tempoh 3 minggu hingga setahun. Inilah dia contoh isi kelapa yang telah diburukkan tadi, digigit, dimasukkan dalam kain dan dipanggil lubi. Inai, apa khasiat lubi nih? Melambab rambut dan menyubur. Ini dipanggil apa? Tegunus. Tegunus? Ya. Kegunaan dia untuk meluraikan rambut supaya tidak melekatkan. Kalau zaman sekarang ni sama macam hair dryer ataupun pengering rambut dan juga teknik rebonding, meluruskan rambut. Ini ialah surut dan surut ini digunakan untuk meluraikan rambut supaya rambut tidak putus. Inai sekarang berumur 70 tahun dan sampai sekarang lagi rambut Inai masih lagi warna hitam sebab mengamalkan rawatan limpupu dan juga lubi. Kopi Bosian. Apa kabar? Sehat. Silakan duduk. Terima kasih.
Bersama dengan saya ialah Cik Norsia Ahidin. Beliau merupakan wanita ikon kita untuk episod kali ini dan beliau juga merupakan penghilang termuda di Sabah. Saya bermula daripada rumah, pengusaha homemade kosmetik, dan pada tahun 2018 produk homemade itu telah memenangi idea perniagaan daripada agensi. Daripada duit itu saya telah gunakan untuk membina kilang kosmetik yang ada sekarang ni lah. Saya bermula dengan modal RM200, di mana saya membeli hanya 2 jenis peralatan. Pada mula saya terlibat dengan bisnes kosmetik, iaitu saya membeli penimbang dan juga blender daripada kedai kek dan mula menghasilkan skrap badan daripada kopi. Kopi ni saya dapat daripada seorang kawan saya, dia pengusaha minuman kopi, dan hasil daripada saki-baki kopi itu kita telah jadikan berbagai skrap kopi lah. Saya merupakan graduan dalam bidang ijazah sains makmal klinikal daripada Universiti Kuala Lumpur. Daripada sana mereka melatih saya untuk cara membuat campuran bahan-bahan kimia, cara membuat uji kaji, macam ekstrak, mengenal pasti tumbuh-tumbuhan yang boleh digunakan dalam kosmetik, dalam pemakanan, termasuk nutrisi. Selain daripada bahan-bahan kimia ini dan cara membuat formulation, daripada situ juga mereka telah dedahkan mengenai perniagaan dan cara untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajari itu untuk menjana pendapatan. Saya telah tersenarai sebagai 100 syarikat yang cemerlang, 100 Most Outstanding SME di Sabah pada 2019. Selain daripada itu, saya juga telah memenangi Johan Best Product Sabah pada tahun 2019 juga. Pada tahun 2018, saya telah memenangi idea perniagaan yang membolehkan saya membawa balik wang tunai RM100,000 daripada sedia teraju. Dan juga pada tahun 2017 saya telah mendapat grant perniagaan sebanyak RM15,000 daripada SME Corp, dan daripada Kementerian Belia dan Sukan saya telah mendapat grant sebanyak RM5,000 untuk pembangunan perniagaan dan menjadi ikon TVET Marah pada tahun 2019. Sewaktu dalam proses mengembangkan perniagaan, saya pernah ditipu oleh individu yang tidak bertanggung jawab lah. Macam contohnya, waktu saya mau mula membangunkan perniagaan, saya perlukan modal, dan daripada situ ada individu yang menawarkan untuk memberikan modal, tapi perlu untuk saya memberikan dulu macam yuran pemprosesan macam itulah. Dan daripada situ, mungkin sebab saya ni budak baru, jadi bila budak baru ni kita mudah percaya pada orang dan kita tidak expect orang akan ambil kesempatan. Dan segala modal saya waktu itu, yang keuntungan yang saya telah dapat habis hangus dan dibawa lari oleh orang yang tidak bertanggung jawab lah. Dan daripada situ saya sangat down, saya sangat boleh dikatakan depression. Hampir-hampir saya give up dan tidak mau lagi buat bisnes, kerana dalam bisnes ni bagi saya macam banyak orang yang suka menipu. Tapi saya fikir kembali di mana saya bermula. Saya tidak mau, saya akan bermula semula lagi. Jadi niat untuk give up tu saya batalkan dan saya cari ikhtiar semula macam mana untuk saya boleh kembalikan bisnes saya, walaupun pada ketika itu saya dikejar hutang sana sini, kereta saya hampir ditarik, dan keluarga saya juga sudah hilang kepercayaan untuk
saya teruskan perniagaan, begitu juga dengan kawan-kawan pun mula menjauhkan diri. Mungkin sebab mereka takut saya akan mungkin pinjam duit kah, gitu kan. Biasalah. Tapi syukur saya dapat lalui fasa kejatuhan. Contohlah fasa kejatuhan tu, dan sekarang kita sudah mula faham macam mana permainan perniagaan ini. Sangat berterima kasih kepada agensi-agensi yang banyak membantu saya, terutama sekali pihak KPLB yang telah menyediakan tempat untuk kami memproses kosmetik, dan juga daripada Sedia Teraju yang telah memberikan kami grant sebanyak 100,000 untuk dijadikan modal untuk membeli mesin, bahan mentah, packaging. Dan selain daripada itu, saya juga berterima kasih kepada agensi pembangunan usahawan bahagian latihan seperti Setcoves yang banyak membimbing kami, melatih kami dari segi pentadbiran, pengurusan keuangan, dari segi pengurusan kaki tangan, dan juga agensi-agensi lain seperti DIDR, dan tidak lupa kepada universiti-universiti yang menyokong kami. Jadi inilah yang menjadi kekuatan. Saya tidak mau sia-siakan semua bantuan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada semua wanita di luar sana. Saya harap pada tahun 2020 ini kita mulakan sesuatu untuk diri sendiri, bina Empayar, dan juga bina Kerjaya. Tidak kisah walau apapun bidang yang kita ceburi, jadikan diri kita seorang wanita yang berwawasan dan ada pendapatan sendiri. Hai, Kopi Bosian. Kopi Bosian juga. Apa kabar? Baik. Bersama dengan saya ialah Puan Syahira Siau. Beliau merupakan pereka fashion busana tradisi kaum Rungus. Wah, cantiknya. Puan, saya nak sabar bani mau tahu pasal busana tradisi Rungus ni. Boleh ajar saya? Boleh. Kesempatan. Silakan. Sejarah busana kaum Rungus bermula lebih kurang 500 tahun terdahulu, di mana kaum Rungus sudah berada di Borneo. Nilai-nilai yang terkandung di sebalik motif, corak, aksesori, dan alam semula jadi yang dipengaruhi oleh hutan, gunung, dan kehidupan liar. Busana kaum Rungus memang sangat cantik, tetapi bukan mudah untuk memakainya. Banyak komponen kain dan juga aksesori yang mesti dipakai dengan cara yang tepat. Jika salah pakai, ianya dianggap tidak menghormati budaya kaum Rungus. Yang ini apa nama bagian ini? Banat ngolitan. Dalam busana kaum Rungus, warna hitam adalah warna pilihan pada zaman dahulu, di mana dia mengaitkan mengenai kekuatan spiritual ataupun ketuhanan untuk menghalau segala makhluk-makhluk halus yang tidak baik. Okey, yang corak ini dipanggil linopong, iaitu ular. Yang ini vinusak, bunga-bungaan hutan. Dan di bawah sini juga ada corak seakan-akan seperti cicak yang dipanggil sebagai tinu garang. Tinu garang itu bermaksud mengkarung. Puan, ini dipanggil apa? Longon. 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 Longon ini dipakai di bagian leher, bahagian bahu. Corak yang ini dipanggil sebagai sinusuk rabung. Sinusuk rabung. Ada arti kan di sebalik sinusuk rabung? Maksud motif ini adalah pucuk rabung. Okay, Puan, kalau corak yang panjang nih, merah dan kuning, ini dipanggil apa? Bini luntung. Bermaksud? Pelangi. Puan, ini apa? Ini adalah tapi. Tapi ini dipakai di bagian mana, Puan? Ini di bahagian skirt. Untuk pengetahuan putih, terdapat 3 jenis tapi. Contoh yang kita pakai sekarang, yang kita pegang ni adalah tapi rindu gading. Tapi rindu gading. Yang putih pakai itu kinuruki. Dalam ketiga-tiga jenis tapi ini, tapi tinungkupan ialah yang paling bernilai kerana mengambil masa lebih 2 bulan untuk siap ditenun. Untuk makluman putih, semua kain ini ditenun secara tradisi. Wah, sampai sekarang masih ditenun lagi? Ya. Suku kaum Rungus di Sabah memilih warna pakaian tradisional berwarna hitam sebab penggunaan warna hitam asalnya lambang kekuasaan dan ketuhanan, di mana dapat melindungi si pemakai
daripada gangguan makhluk yang jahat. Busana kaum rungus tidak lengkap tanpa aksesori dan setiap aksesori ini ada maknanya yang tersendiri. Ada banyak aksesori yang mesti dipakai dan jika ada satu yang tertinggal, maka busana ini tidak akan lengkap. Puan, sini ada banyak aksesori dan semua cantik-cantik. Tapi kita mula dengan bahagian kepala dulu. Ini yang disimpan di bahagian kepala. Kan yang ini dipanggil apa? Titimbok. Titimbok itu adalah hiasan mahkota. Dia melambangkan warna-warna bunga semula jadi. Puan, apa dipanggil nih? Rampai. Rampai. Di mana rampai ini akan dipakai? Disanggul di bahagian belakang rambut. Ini Puan, ini dipanggil apa? Sisingal. Sisingal ini dipakai bahagian dahi supaya dia salah satu sebagai perhiasan dan juga untuk supaya rambut kita dijaga dengan baik di bahagian atas. Yang ini dipanggil apa, Puan? Ingot. Ini akan dipakai Di bahagian leher di sini. Wah, yang ini Puan, ini dipanggil apa? Sulau. Okey, sulau ni dipakai di bahagian Leher bawah, bahagian bawah sini. oh dia seperti Selepas rantai. ingot. Tapi hanya satu saja di bahagian depan. Ya, satu di bahagian belakang dan satu bahagian depan. Yang ini menarik sekali. Yang ini dipanggil apa? Ganggalung. Ganggalung. Okey, ganggalung ni dipakai pada bahagian leher dan diperbuat daripada tembaga. Oh. Selalunya dipakai pada masa keramaian dan bukan semua wanita yang berkemampuan untuk memakai ganggalung ini. Yang ini apa dipanggil ni Puan? Sandang dipakai di bahagian depan. Okey, yang bahagian lonceng ni dipanggil burambun, diperbuat daripada tembaga dan bahagian lonceng kecil ni giring sebagai pertukaran mata wang, perhiasan kepada wanita-wanita yang berada. Bukan saja sebagai pelengkap aksesori, tetapi apabila seorang wanita itu memakai sandang, giring ini akan berbunyi dan kehadirannya akan disedari apabila dia berjalan. Pinakol. Pinakol. Pinakol akan dipakai di bahagian mana? Di bahagian depan. Kalau corak ini apa motifnya? Yang bahagian ni tiningulun. Oh, tinigulun ni dia berbentuk seperti Seseorang. Dari sini ni menceritakan seseorang pergi menombak ikan. Pinakol juga mempunyai kepercayaan seperti spiritual datangnya daripada roh nenek moyang mereka. Oh, maksud pinakol ni diwarisi daripada zaman nenek moyang? Iya. Oh berat. Yang ini dipanggil apa Puan? Orot. Okey, yang ini diperbuat daripada tembaga dan ini adalah manik-manik. Manakala hiasan kecil yang berbentuk lonceng ini adalah giring. Orot ini dipakai kepada wanita pelengkap untuk baju tradisi. Yang ini dipanggil apa? Saring. Saring ini diperbuat daripada apa Puan? Tembaga juga. Kalau di bahagian atas ni diperbuat daripada apa Puan? Kulit tiram. Oh, kulit tiram. Kalau ini dipanggil apa ni? Lung kaki sebagai gelang perhiasan. Untuk hiasan kaki pula ada dua jenis. Kalau mau yang ringkas boleh pakai bongkol dan untuk hiasan yang lebih penuh kita pakai lung kaki. Tapi dua-dua ini adalah untuk mencantikkan bahagian kaki si pemakai. Harapan saya kepada generasi yang akan datang, saya berharap agar generasi yang akan datang memelihara dan menjaga tradisi pakaian etnik kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga pakaian tradisi kita? Wanita cantik, baik ke apa sih ya sih dong, baik ke wanita cantik, baik ke si luar, baik ke si buros, ya baik ke buros Daud apa sih. Wanita anggun adalah kepribadian seorang wanita, iaitu dilihat melalui penampilan luaran dan dalaman, serta pakaian tuturan yang sopan. Wanita anggun ini bagi saya dari segi karakter, cara kita mengendalikan sesuatu. Macam kita mengatur kerjaya, kita mengatur keluarga, kita mengatur diri sendiri. Semua itu aspek itu kita akan lihat dan juga dari situlah kita boleh melihat diri kita di anggun. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kan sempatan.